Okey. Jadi kita sambung, kita nak lihat julat antara kuartil. First kali sekarang kita nak tengok dulu apa itu julat dan kita tengok contoh-contoh soalan yang melibatkan julat. Okey, julat adalah nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan yang terkecil. Okey, kita pernah buat sikit-sikit kan ni sebelum ni. Okey, cerapan terbesar tolak cerapan terkecil. Jadi contoh kita ada ni. Tengok contoh 3. Okey, kamu ada set data 34, 23, 14, 26, 40, 25, 20. Soalannya tentukan julat. Okey, dia minta julat. So ikut formula atas, cerapan terbesar tolak terkecil. Okey, katalah terbesar itu berapa sini? Terbesar. Berapa yang terbesar dalam data kita? Right. 40. 34 ke 40? Ada 40. Itu paling besar. Ada lagi paling besar tak ada. Okey, 40 tolak berapa? Tarani, Sherlyn, 40 tolak berapa? Yang terkecil? Ada 14. Okey, tak ada lagi yang terkecil. Jadi yang terkecil adalah 14. So kita buat 40 tolak 14. So berapa jawapannya? 26. Okey? 26. Itulah julat dia. Okey, ambil yang terbesar tolak yang kecil. Okey, Tarani, good. 26 kan? Kalkulator ready tangan kamu kena biasa dengan kalkulator. Okey, itu belajar matematik. Tak susah pun matematik ni sebenarnya. Kamu buat latihan, biasakan dengan kalkulator, jangan kekok dengan kalkulator. Alright, itu soalan contoh 3, mudah saja. Kalau soalan contoh 3 tak ada jadual, itu data tak terkumpul, tak ada jadual. Soalan contoh 4 ni ada jadual. Tapi kamu cuma fahamkan baik-baik. Kalau skor 3, kalau skor ni 2, bilangan muridnya ada 2. Kalau cikgu tulis dalam bentuk yang tak ada jadual, cikgu akan tulis macam ni lah. Untuk skor 2 ada 3 pelajar yang dapat. Maksudnya 2, 2, 2. 3 orang ni dapat. Itu maksud 3-nya. 2 ada 3 kali. Untuk skor 3 ada 5 kali. Kalau cikgu tulis lagi, okey, 5, skor 3 tu ada 5 kali. 3, 3, 3, 3, 3. Macam ni. Tapi bila kita kumpul macam masuk dalam jadual, kita buatlah 2 ada 3 kali. 3 ada 5 kali. 4 ada 6 kali. Kalau kita nak senaraikan kan banyak. So kita bubuh dalam jadual macam ni. Yang penting kamu faham apa maksud jadual. Apa maksud jadual ni. Okay. Jadi kalau cikgu tanya skor 8 ada berapa orang dapat? Maksudnya skor 8 ada berapa? Berapa orang dapat skor 8? Maksudnya dapat 8 markah. Berapa orang? Senaraikan semua. Tarani pandai. Maksudnya 8 tu ada 3 orang yang dapat. 8 ada 3 kali. Itu maksud jadual ni. Alright, sekarang soalan yang sama minta kamu cari julat. Julat sama dengan apa? Skor tertinggi tolak skor terendah. Okey, berapa skor tertinggi dia? Okey, berapa sekarang? Yang tertinggi sekali skornya berapa? 8. Okey, good Tarani. Yang tertinggi 8. Sherlyn, very good. Yang tertinggi bukan 12 tau. 12 tu bilangan yang dapat 6, skor 6. Skor yang tertinggi ni 8. Skor yang terendah tolak 2. Okay, good. So 8 tolak 2, 5. Quite easy lah. 8 tolak 2, 6. Asyik baik Sherlyn type kat situ. Okay, 6. Alright. Boleh kan? Ni contoh 4. Itulah julat. Julat tak susah lah. Ambil yang tertinggi, tolak yang terendah. Okay, sekarang kita nak sambung julat antara kuartil. Ada perkataan dia julat, tapi julat antara kuartil. Ada kuartil pula. Kuartil tu maksudnya suku, sukuan. Okay, kita tengok. Kita tengok keseluruhan dulu. Julat antara kuartil, kita ambil Q3 tolak Q1. Kita balik. Q3 tolak Q1. Okay. Q1 adalah data yang berada pada kedudukan 1/4 yang pertama. Q1 berada pada 1/4 yang pertama.
Q3 adalah data Q3, data yang berada pada kedudukan 3/4. Okey, 3/4. Maksudnya seluruh data tu bahagi 4. 1/4 yang pertama itu Q1, 3/4 yang seterusnya itu adalah Q3. Tak ada Q2. Q2 adalah tengah-tengah. Okey, dia nak suku je. 1/4, 3/4. Boleh? Q3 ambil 3/4 daripada semua. Okey, tapi syaratnya data-data ni, nilai-nilai ni mesti disusun dalam turutan, dalam tertib menaik. Okey, dalam tertib menaik. Nilai-nilai tu daripada rendah pergi kepada tinggi. Boleh cikgu teruskan? Jadi kenal dulu Q3 tu apa, Q1 tu apa. Baru boleh cari julat antara kuartil, ambil Q3 tolak Q1. Okey, kita tengok contoh. Kita buat A dulu. Contoh A. Tentukan julat antara kuartil bagi setiap set data berikut. Okey. Kalau nak tengok julat antara kuartil, yang pertama tadi tengok balik dia kata disusun dalam tertib. Mesti susun dulu. Okey, mesti susun dulu baru kita dapat cari Q1, Q3. Okey, tengok soalan A. Sudah susun ke belum? Soalan A sudah susun ke belum? Tertib menaik. Maksudnya daripada kecil pergi besar. Sudah? Sudah susun ke belum? Sudah ke belum? Okey. Sudah. Okey, daripada ni dia dah susun. 4 kecil, 6 besar sikit. Makin banyak sampai 23 makin besar. So sudah. Very good. So kita buat A. Okey, dia sudah beri 4, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 22, 23. So tak susah sebab dia sudah susun untuk kamu. Baik, daripada semua ni kamu cari dulu apa dia punya Q1 dan apa dia punya Q3. Cari tengah-tengah dulu, tengok ada berapa data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bahagi tengah-tengah dulu. Maksudnya tengah-tengah adalah 5 di kanan, 5 di kiri. Okey, tengah-tengah dia bahagi sama banyak. Kalau ada 11, maksudnya 5 di kanan, 5 di kiri. Okey, ini tengah-tengah. Ini adalah 1/2. Okey, tengah-tengah. Kita tak mau tengah-tengah, kita nak 1/4. Okey, daripada ini pula, mana yang di tengah-tengah? Okey, daripada 4 hingga 13, siapa yang di tengah-tengah? Okey, 6 di tengah-tengah. Okey, jadi inilah kita punya Q1. 1/4 daripada semua tu. Okey, 1/4 daripada jumlah semua. Alright, faham Q1 adalah 1/4. Ini 1/4 lah daripada semua yang kita susun. Okey, daripada belakang ini, mana dia punya tengah pula? 15 sampai 23. Nampak tengah-tengahnya adalah 20. Okey, inilah kita punya Q3 iaitu 3/4 daripada semua. Yang ni 1/4 daripada data. Yang ni 13, 1/2. Kita tak mau 1/2 tu, kita nak 20 dan 6 iaitu Q3 dan Q1. So sekarang kita dapatlah cari julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil sama dengan Q3 tolak Q1. So Q3 kita berapa tadi? Berapa? 20. Okey, tolak Q1 kita 6. Okey, berapa peling jawapan dia? Berapa Tarani? Kira kalkulator. Sherilyn? 14. Okey, very good. Faham tak? Julat antara kuartil. Contoh A boleh faham? Boleh Ini untuk jumlah data dia tadi ada 11. Dia berbeza sikit nanti. Ini ada 11 data. Maksudnya datanya ganjil. Bilangan datanya nombor ganjil.
Okay, kita tengok contoh B. Kita teruskan kita tengok contoh B. Alright, tentukan jumlah antara kuartil bagi setiap set data yang berikut. Tengok B. Thank you. First kali kamu mesti tengok susun dalam turutan menaik. Okay? Okay, kamu tengok dulu soalan B. Sudah susun turutan menaik ke belum? Sudah susun ke belum? Mari dia ni. Sudah. Okay, kita tengok daripada kecil. Sudah Sherlyn, Pelin nampak. Tarani nampak tak? Yang lain nampak tak? Ha? Yuching diam je. Zien, Juimeng nampak tak? Wen Fen. Okey, dia sudah dalam turutan menaik. Okey, kalau dia sudah dalam turutan menaik, kita tinggal cari dia punya Q1 dan Q3. Okey, kita tulis dulu. Cikgu ambil soalan B ya. 11, 14, 14, 17, 19, 20, 21 ada sekali, 22 ada sekali. Baik, sekarang kamu tengok ni. Semua ni kan? Ada berapa data ni? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ada 9. Okay, ada 9 set. Okay, Tarani, Sherlyn, 9 set kan? Bagus. Baik, cari dulu siapa di tengah-tengah. Kalau 9, 4 di sebelah kanan, 4 di sebelah kiri. Okay, 19 di tengah-tengah. Kita cek. Betul tak 19 di tengah-tengah? 4 di kanan, 4 di kiri. Okay, 19 di tengah-tengah. Ini setengah. Okay, sekarang yang pertama. Bahagian yang pertama ni siapa di tengah-tengah pula? Okay, ada tak nampak siapa di tengah? Yang depan. 1/4. Kita nak cari di mana 1/4 tu. Dia tak ada kan? 14. Okey, antara 14 dan 14 ni Tarani kata. So good. So di antara dua ni, di tengah-tengah. Jadi di situ Q yang pertama. Tak ada nilai, so kita kena cari. Tambah je kiri kanan bahagi 2. Okey, nanti kita buat. Baik, di belakang pula. 20, 20, 21, 22. Siapa di tengah-tengah? Mana kita punya Q3? Okay. Mana kita punya Q3? Pelin, Tarani, Sherlyn, Zien. Mana kita punya Q3? Siapa yang di tengah-tengah? Tarani kata 20, 21. Okay, good. So antara dua ini kita punya Q3. Antara dua tu. So tak ada nombor kat situ kan? Tak ada siapa di tengah-tengah. Kamu kena cari Q1, kamu buat tambah yang kiri kanan tu. 14 tambah 14 bahagi 2. Okay? Q3 pun sama. Sebab tak ada nombor tengah-tengah tu, kita tambahkan kiri dan kanannya. 21 tambah 22 bahagi 2. Macam tu je. Tak susah pun. Okay, ni 14 tambah 14 bahagi 2. Calculator. 14 Okay, tambah dia bahagi 2. Tambah dulu 14 tambah 14, 28. 28 bahagi 2, 14. Okay, sini berapa? Tolong cikgu. Ini berapa? 21 tambah 22, itu adalah 43. 43 bahagi 2, 20.5. Betul? 20.5. 23 bahagi 2. 20.5 ke 21.5? Okay, 20. Pelin. Pelin 20, Sherlyn, Zien 21.5. Okay, 21.5. So, kita dah ada Q3, kita dah ada Q1. Bolehlah kita cari sekarang julat antara kuartil dia. Okay, julat antara kuartil. Ambillah Q3 kita. Tolak dengan Q1 iaitu sama dengan 21.5 tolak 14. Okey, Sherlyn dah tekan kalkulator. 7.5. Orang lain tolong semak. Betul tak? Jari-jari kena lembut. Kena selalu tekan kalkulator. Ni kita belajar matematik. Kita kena sayang apa saja yang berkaitan dengan matematik. Okey, 7.5. Betul lah? Cikgu tak kira ni.
Okay, 7.5 betul. Orang lain pun dah semak, tolong semak juga. So itu untuk soalan B, siap. Okay, julat antara kuartil. So kamu tengoklah, kamu cari dulu siapa di tengah-tengah. Kemudian daripada yang permulaan tu, ya Tarani. Kenapa Tarani? Q3 salah. 21 tambah 22 bahagi 2. Lah kenapa cikgu buat 21 tambah 22? Okay, 20 tambah 21. 20 tambah 21 bahagi 2, berapa? Sorry. 20.5. Okay. So 20.5 and then sini pun 20.5. Answer will be? Answer berapa? 6.5. Okay, bagus, nampak pun. Okay, semua orang alert. Bagus, 6.5. Okay, so boleh tak? Mula cari setengah, kemudian cari Q1. Kalau tak dapat nombor di tengah-tengah, ambil di antara 2 tambah bahagi 2. Sama juga Q3. Boleh dah? Okay, bye. Okay, contoh 6. Kita tengok contoh 6. Yang tadi okay Tak ada soalan? Tentukan julat antara kuartil bagi jadual kekerapan berikut. Kita ada macam tadi. Skor 2 ada 3 orang murid dapat. Skor 3 ada 5 orang murid dapat. Skor 4 ada 6 orang murid dapat. Okey, sekarang soalan minta kamu tentukan julat antara kuartil. So kita tahu formula dia Q3 tolak Q1. Okey. Q3 adalah 3/4 daripada keseluruhan semua bilangan. Q1 adalah yang 1/4 daripada semua bilangan. Okey. Jadi kamu kena tahu dulu bilangan semua ada berapa ni? Bilangan murid, bilangan yang dapat ni. Ini kalau cikgu susun, kamu faham 3 ada 3 kali 2. 2 ada 3 kali 2, 2, 2. 3 ada 5 kali 3, 3, 3, 3, 3. Cikgu bukan nak susun ni cikgu nak tunjuk kat kamu maksud dia. 8 ada 3 kali. Okey, sekarang kita nak cari. Bila kita susun semua ni, kita tak tahu di mana Q3, di mana Q1. Okey, sebelum tu kita kena tahulah berapa bilangan dia sebab banyak nak susun ni. Kita tak mungkin akan susun. Kita cari bilangan dia dulu. Okey, bilangan dia. Macam mana kita tentukan bilangan? Macam mana kita boleh tentukan bilangan? Tambahlah semua. Ataupun kita buat jadual kekerapan longgokan. Okey, jadual kekerapan longgokan. Ingat lagi tak? Jadual kekerapan longgokan. Kita tambah. Maksudnya kita nak cari semua bilangan. Berapa pelajar semua? Okey, kekerapan longgokan ni kita ambil. Kita tambah saja. Sini. Bilangan murid ada 3, kita mula dengan 3. Kemudian 3 tambah lagi dengan sini. 3 tambah 5 dapat 8. Kemudian 8 ini tambah dengan 6. Okey, 8 tambah 6, 14. Itulah kekerapan dia sekarang. Kemudian 14 ni tambah pula dengan 8. 14 tambah 8 is 22. Boleh tak follow cikgu? 22 kemudian tambah pula dengan 12. Tambah lagi berapa? 34. Okey, kemudian 34 tambah lagi ke depan. Tambah dengan 7. Berapa? Berapa? 40. 41. Betul ke? Okey, 41 tambah pula dengan 3. Berapa? 44. Maksudnya semua ada berapa orang? Semua ada 44 orang. Bila kita tambah semua ni, 3 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 12 tambah 7 tambah 3. Bila kita tambah semua ni, ambil kalkulator tekan, kita dapat 44. Okey, itu samalah dengan jadual kekerapan longgokan. Kita tambah satu-satu. 3 tambah 5, 8 tambah 6 lagi, tambah 8 lagi, tambah 12, tambah 7, tambah 3. Jadi semua bilangan dia ada 44. Itulah maksud cikgu N tadi. N tu adalah bilangan dia.
Okay, bilangan semua pelajar ni ada 44 orang yang disusun daripada markah 2 sampai markah 8. Susun ada 44. So banyaklah kalau kita nak susun. Jadi sebab itu dia guna jadual. Alright. Sekarang kuartil ketiga adalah 3/4 daripada semua bilangan ni. Kuartil pertama adalah 1/4. Jadi kita nak cari Q1 tu berapa? Q3 tu berapa? Okey, kita cari dulu. Q1 adalah 1/4 daripada N. Bilangan semua. 1/4 daripada keseluruhan data. So data kita ada 44. N kita ada 44 kan? So itu adalah pelajar yang bahagilah 1/4 darab 44 dapat 11 kan? 44 bahagi 4 yang ke-11. Okay, maksudnya data yang ke-11 itu adalah kuartil yang pertama. Pelajar yang ke-11. Okay, di mana pelajar yang ke-11? Okay, nanti kita tengok Kemudian kita kena cari Q3. Q3 adalah 3/4 daripada semua data. Okay, 3/4 daripada semua data. Maksudnya 3/4 daripada N tadi berapa? N tadi? 44. Okay, so berapa tu? 3/4 daripada 44 dapat berapa? Ambil kalkulator tekan. Cepat. 6. Is that 6? Ini. 3/4 darab 44. 33. Okey, hati-hati. 1 darab 4, 11 darab 4, 44. Kemudian 3 darab 11, 33. Maksudnya pelajar yang ke-33, ini pelajar yang ke-11. Bila kita susun-susun, pelajar yang ke-33 tu adalah kuartil ketiga. Pelajar yang ke-11 itu adalah kuartil pertama. Baik, sekarang kita tengok balik jadual. Tak boleh buat macam tu Sherlyn. Bukan 33 tolak 11. Ini kita baru dapat pelajar yang ke-33. Dia nak julat, kita kena ambil skor. Tolak skor dia, bukan tolak pelajarnya. No, okay? Faham? Kita bukan tolak pelajar, kita tolak skor. Julat antara kuartil, kita ambil Q3 ni adalah skor. Okay, faham? Okay, good. Baik, sekarang kita cari di mana pelajar yang ke-11 itu. Kamu tengok jadual tu balik. Okay, sekarang cikgu explain kat sini. Ini adalah pelajar pertama sampai pelajar yang ketiga duduk dalam kumpulan ini. Betul tak? Susun pelajar yang pertama sampai pelajar yang ketiga adalah pelajar yang dapat skor 2. Okay, sini pelajar yang keberapa? 8 orang di sini. Pelajar yang keempat hingga pelajar yang ke-8. Okay, bagus. Duduk dalam kumpulan ini. Maksudnya pelajar keempat sampai pelajar ke-8, markah dia berapa? Skor dia berapa? Berapa skor dia? Kita susun. Okey, pelajar tu skor dia 3. Bagus Sherlyn. Orang lain pun cikgu harap faham. Peling. Okey, cikgu harap faham semua. Suksing, siapa lagi? Tarani. Okey, faham Baik, sini. Pelajar yang keberapa pula? Come on. Kita interaksi baru kamu lagi faham. Okay, pelajar yang keberapa ni? Okay. Susi kata, bagus. Susi kata ini adalah pelajar. Lepas 8, 9 lah kan? Okay. Pelajar yang ke-9 sampai pelajar yang ke-14. Sebab sini sampai pelajar 14 dah. Maksudnya pelajar yang ke-9 hingga pelajar yang ke-14, skor dia berapa? Skor dia berapa? Skor dia 4. Okey, bagus. Jadi skor dia 4. Q1 kita tadi pelajar yang ke-11. Q1 adalah pelajar yang ke-11. So pelajar yang ke-11 duduk di sini kan? 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 orang pelajar tu duduk sini. Pelajar yang ke-9, pelajar yang ke-10,
pelajar yang ke-11, pelajar yang ke-12, pelajar ke-13, pelajar ke-14. So, pelajar yang ke-11 duduk di sini. Dalam kumpulan itu dan skornya adalah jadi Q3 adalah 4. Itu dia. Q3 pelajar yang ke-11, skornya adalah 4. Right? Skor. Okey, sekarang dapatkan yang tu. Dia agak kena faham baik-baik. Untuk Q3, itu adalah pelajar yang ke-33. Baik, dengan bijaknya kamu mesti dah faham. Di mana pelajar yang ke-33 ni duduk? Skor 5 ke? Di kumpulan skor 6 ke? Di kumpulan skor 7? Okey, Sherlyn kata di kumpulan skor 6. Peling pun kata kumpulan skor 6. Okey, kenapa di dalam kumpulan skor 6 ni? Kita tengok balik. Skor 6 ni pelajar yang keberapa kat sini kelas? Kumpulan ni pelajar yang keberapa? Dah susun. Sini adalah pelajar selepas 22. Ini adalah pelajar yang ke-23 hingga pelajar yang ke-34. Maksudnya pelajar yang ke-33 duduk dalam kumpulan ini. Faham pelajar yang ke-33 duduk dalam kumpulan ini dan skornya adalah 6. Jadi skor tadi Q1. Okey, sekarang skor Q3 adalah 6. Boleh cari julat antara kuartil dah? Dah boleh cari julat? Carilah. Okey, bagus. Ada yang dapat dah. Jadi julat antara kuartil sama dengan 6 tolak 4 sama dengan 2. Sherlyn dah tunjuk. Peling okey? Okey, orang lain. Sing semua okey? Boleh. Okey, itu julat antara kuartil. Susun data, kemudian tengok berapa jumlah, cari satu Q yang pertama, 1/4 daripada semua bilangan tu pelajar yang mana. Okey, katakan pelajar yang ke-11. Kita tengoklah yang ke-11 duduk dalam kumpulan ni. Kamu kena faham maksud kekerapan longgokan ni. 14 kat sini apa? Okey, maksudnya daripada yang ke-9 sampai ke-14. Sambung daripada tadi. Okey, yang tu kamu kena tahu buat untuk cari Q3 dan Q1. Ingat bukan pelajar tu yang jadi Q dia, bukan. Skor dia tu yang ambil sebagai Q untuk kita cari julat antara kuartil. Ambil skornya. Bukan pelajarnya, bukan 11 itu tolak, bukan 33 tolak 11, no ambil Q dia, ambil skornya. Sama ke soalan tadi? Oh sama, cikgu takut tak cukup ruang. Alright. Dan so kita dah ada julat antara kuartil yang kedua. Sekarang kita nak masuk varian dan sisihan piawai. Okey, semua data tak terkumpul lagi. Biasanya data tak terkumpul, dia tak sukarlah. Baik, kita tengok dulu apa itu varian. Varian adalah purata kuasa 2 bagi beza data dengan min. Purata kuasa 2 bagi beza data dengan min, beza dengan min. Okey, sisihan piawai, kalau varian ini simbolnya adalah sigma. Cikgu akan sebut sigma. Sigma, kalau sigma kuasa 2. Kalau sisihan piawai simbolnya sigma sahaja. Okey, tak ada kuasa 2. Sigma square. Okey, sigma kuasa 2 untuk varian, sigma untuk sisihan piawai. Bezanya sisihan piawai kena punca kuasa 2 kan varian tersebut. Okey, cari dulu varian kemudian punca kuasa 2 kan. Okey, untuk cari varian kita ada formula, jangan risau. Tadi dia kata varian adalah purata kuasa 2 bagi beza data dengan min. Maksudnya ada banyak data, katakan kita ada 5 data, kita cari purata dia dulu, min. Okey, min tu purata, ingat lagi. Kalau kita ada nak cari min, formulanya tambahkan semua. Ini simbol tambah. Semua X tu bahagi dengan berapa bilangan yang ada. Itu cari min. Kemudian setiap data tu tolak dengan min, tambahkan bahagi bilangan. Itu formula yang pertama, boleh guna.
Ataupun boleh guna formula yang kedua, sigma kuasa 2 sama dengan hasil tambah X kuasa 2, maksudnya setiap data tu kuasa 2. Data-data tu kuasa 2 kan, bahagi dulu dengan bilangan dia semua dan kena tolak dengan min kuasa 2. Mana-mana formula boleh guna. Kuasa 2. X kuasa 2 kena, setiap X tu kena kuasa 2 dulu, baru tambah. Sudah siap tambah, bahagi dengan bilangan dia ada berapa, ada. Kemudian tolak dengan min. So di sini min kena cari dulu. Purata ini kena cari dulu. Kalau sisihan piawai, tengok beza. Kalau varian tak ada punca kuasa, sigma kuasa 2. Kalau sisihan piawai, tambah ini saja. Okay, tambah punca kuasa saja. Boleh ya? Boleh. Kita tengok contoh. Cikgu rasa tengok contoh baru nampak. Okay. Tentukan varian. Ada dua formula tadi. Okay, katakan cikgu nak guna formula ini. Varian, formula dia sigma kuasa 2. Hasil tambah X kuasa 2 bahagi N tolak min kuasa 2. Okay, ini formula itu. Hasil tambah X kuasa 2 bahagi bilangan tolak purata dia kuasa 2. Okay, so itulah. Nampak kan? Jadi kita dah buat apa dulu? Kamu tengoklah. Dia kata tambahkan semua X kuasa 2 kemudian tolak dengan min. Okey, kita cari min dulu. Nak cari min dulu pun boleh ataupun nak ganti terus pun boleh. Okey, sigma kuasa 2 sama dengan hasil tambah X kuasa 2. Maksudnya semua dalam ini kena kuasa 2. X, ini X lah. X1, X2, X yang ketiga, X yang keempat. Ini X yang kelima. Semua X-nya. Jadi semua X tu kena kuasa 2. Kemudian tambahkan. Right, tak apa. Kita buat je. 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 5 lagi kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Siap atas. Okay, yang atas tu kita sudah buat. Hasil tambah X kuasa 2. Kita sudah tambah dan kita sudah kuasa 2. Okey, atas sudah siap. Bahagi. Okey, ini sudah siap. N ada berapa tengok? N ada bilangan ni. Ada 5. Okey. Peling. Thank you Peling. N sama dengan 5. Okey, good. Alright, orang lain pun respon Okey, sudah. Ini pun sudah. Sekarang mau tolak ini. Tolak min kuasa 2. Okey, min. Purata. So, purata tadi ingat tak? Tambah semua X bahagi dengan N. Itu purata dan kita kena kuasa 2. Okey, kita boleh satu kali buat. 2. Semua X kita tambah. 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6. Semua X perlu tambah. Ini dia panggil tambah semua X. Bahagi N dulu baru kuasa 2. Bahagi N tadi sama 5 baru kuasa 2. Itu beza. Tengok. Purata dulu baru kuasa 2. Sini dalam kuasa 2 dulu. And then tambah. Bahagi 5. Beza kat situ Alright. Cikgu sudah ganti. Sekarang sudah siap ganti kira. Okey, kamu ambil kalkulator sekarang kira berapa? Ambil kalkulator kira 1.84. Okey, orang lain. Berapa? Cuba kira. Cepat orang lain semua kira. Okey, kamu tadi kira kan 2 tambah 4. Cikgu kira purata tu dulu. Tambah 5 tambah 5 tambah 6. Okey, tambah atas dulu. Kemudian bahagi 5. Okey, itu adalah 4.4 kuasa 2 dalam ini 4.4 kuasa 2. Okey, sekarang
Cikgu nak kira depan ini. Depan ini. Sama-sama buat dengan cikgu. Okay, kita ada 2 kuasa 2. Kamu sekali tekan saja. 2 kuasa 2. Kalkulator boleh buat. Tambah 4 kuasa 2. Semua praktis sama-sama dengan cikgu. Tambah 5 kuasa 2. Tambah 5 kuasa 2. Tambah 6 kuasa 2. Okey, sudah habis. Atas punya kuasa 2 dan tambah kita sudah habis type. Kita tekan sama dengan dulu. Tekan itu dulu. Kemudian baru bahagi dengan 5 sana kan? Bahagi 5. Okey, sudah siap tekan sama dengan bahagi 5. Okey, jawapan tadi kita bahagi 5. 106 bahagi 5 adalah 21.2. Okey, situ 21.2. Tolak 4.4 kuasa 2. Kita sambung lagi. Tolak. Answer tu tolak kurungan 4.4 kuasa 2. Okey, cikgu nak kamu perlahan buat 1.84. Okey, 1.84. Okey, good Pelin. Pelin sudah bagi cikgu jawapan tadi. Okey. Boleh kan? Tentukan variant. Ganti masuk saja. Cikgu rasa nak kira kalkulator ni pun satu masalah kalau kamu salah tekan. Tekan dulu sama dengan dulu baru bahagi 5. Jangan terus sekali tekan per bahagi 5. Jawapan tu nanti mesti tak sama 21.2. Okey, orang lain boleh? Boleh? Ada yang lain tak stabil. Cynthia okey? Cynthia, cikgu tak dengar pun Cynthia hari ni. Siuji okey? Boleh follow tak setakat ni? Sherlyn okey, very good Sherlyn. Pelin, Sherlyn. Siuji okey, very good. Boleh follow kan? Cikgu teruskan ya. Okey, contoh 8. Tadi contoh 7, cari variant. Baca soalan baik-baik, okey? Kalau cari variant tak payah punca kuasa. Kalau soalan 8, contoh 8, cari sisihan piawai. Sisihan piawai maksudnya itu saja. Ya, sama dengan punca kuasa 2 variant. Okey, punca kuasa 2 variant. Itu sisihan piawai. So kita cari variant macam tadi. Okey, ingat formula dia tak? Hasil tambah X kuasa 2 bahagi N. Okey, ini sisihan piawai kena ada punca kuasa. Tolak min, kira min kuasa 2. Kira min dulu, kuasa 2 kan min. Yang ini semua X kuasa 2. Okey, cikgu tunjuk yang ini. Baik. So bila sisihan piawai perlu punca kuasa kan. Alright, kita akan buat ini. Sama dengan punca kuasa. Cikgu tulis dulu. X kuasa 2. Maksudnya semua X dalam itu kita mahu kuasa 2 kan. Okay. Kita perlu kuasa 2 kan semua ini. 5 square, 7 square, 8 square, 8. Okay, kalau panjang sangat kita boleh buat itu dulu. Okay. Kita boleh buat depan dulu. Buat depan dulu. Kemudian nanti buat belakang. Kemudian last kali baru kita combine. Okay. Kita buat depan dulu. Baik. Kita akan buat yang ini. Sum of X square per N. Okay. Ia sama dengan 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Ambil kalkulator, tekan semua orang. Tambah banyaknya kan. Kena hati-hati buat ni. Tengok nombor dia banyak. Tambah 16 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2. Bahagi dengan semua ada berapa? 5, 7, 8, 8, 10, 13, 15, 16, 16, 20. Semua ada berapa kelas? Semua ada 10. Pelin. Orang lain dapat 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, semua ada 10. So bahagi N nya 10. Okay. Sini tekan kalkulator baik-baik. Semua orang ambil kalkulator kamu. Okay, Suksin pun nampak 10. Good. Semua orang ambil kalkulator kamu, sama-sama tekan. Jangan tengok jawapan buku. Cikgu tahu buku ada jawapan. Kamu ambil kalkulator, tekan practice. Practice dapat betul-betul tak? Okay, tekan 5 square tambah 7 square. Sama-sama buat dengan cikgu semua orang. Tambah 8 square
tambah 8 square lagi tambah 10 square tambah 13. Cikgu tunjuk satu-satu ni. Square tambah 15. Oh dah dapat dah Sherlyn. Square tambah 16 square tambah lagi 16 square. Cikgu dapat tak ni? Cikgu takut cikgu tersalah tekan. Risau tau. Okey, 16 ada 2 kali, last kali tambah 20 square. Okey, sama kita dapat. Orang lain? 1608 bahagi 10. Orang lain dapat tak? Sebab tu cikgu suruh tekan. Risau tak dapat ni, nombor dia besar. So it is 160.8. Okey, kita dah buat bahagian yang pertama tu. Sekarang kita cari bahagian yang kedua pula. Kita cari yang ini. Okey, cari satu-satu sebab panjang sangat kan? Okey, cari satu-satu. Min pula. Min sama dengan hasil tambah X bahagi bilangan. Okey, kita buat itu. Okey, hasil tambah X. So tak perlu kuasa 2. Dia sama macam atas, cuma tak perlu kuasa 2. That means kita ambil 5 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 13 tambah 15 tambah 16 tambah 16 tambah 20. Okey, kemudian bahagi dengan N juga. N dia 10 juga. Sama dengan atas, cuma tak ada kuasa 2. Okey, berapa dapat? Atas berapa, bawah berapa? Actually kalkulator kamu boleh kira jawapan ni tau. Terus boleh dapat. Berapa? 8 ada 2 kali. Kosong pula. Lapan tambah 10. Cepat. Tolong cikgu tambah, dapat berapa? 13 tambah lagi 15. Kemudian 16 ada 2 kali. Takut cikgu tercicir tu. 16 lagi sekali. And the last one tambah 20. Okay, so that's it. 118. Sama tak dengan kamu? Tolong respon sikit. Sama ke? Sama tak? 5, 7, 8, 8, 10, 13, 15, 16, 16, 20. Sama Kenapa tak respon? 118 bahagi 10. So it is Sherlyn. Thank you. 11.8. Okay, 11.8 itu adalah untuk min dia sahaja. Okay, sekarang kita akan gantikan dalam formula ini. Terus. Okay, satu-satu sebab dia panjang. So buat satu-satu. Jadi kita akan cari sigma sama dengan, ni kita sambung asing kata. Sigma sama dengan hasil tambah punca kuasa yang atas tadi 160.8. Kita sudah kira ni kan 160.8, yang ini kita sudah kira. Tolak min kita sudah kira di bawah 11.8 dan ia ada kuasa 2 dalam formula itu. Okay, boleh? Right. And then kalkulator ambil, tekan baik-baik, dapat berapa? 160. 160. Tolong cikgu, yang lain pun tolong tekan sama-sama, tolong semak. Cikgu pun takut salah. Tolak kurungan 11.8. Kuasa 2. Berapa jawapan dia? Negatif 2156. Shirley dapat negatif. Apa tu? 126. 2156. Okay. 2156 itu belum punca. 21.56. So bila lepas punca kuasa 2156. Okey, punca kuasa jawapan 4.6.
4.643. Okey, itu jawapan kita 4.643. Okey, boleh faham? Boleh. Sama saja dengan atas tadi. Okey, sama saja dengan atas. Cuma atas ni sikit kan? And dia ada 5 saja, so kita boleh sekali buat. Ini variant, tak perlu punca kuasa. Tak perlu. Sama je. Okay, cuma dia pendek je sikit, kita boleh sekali. Satu baris terus buat. Yang ini panjang, banyak. Ada 10. So kita buatlah yang ini dulu. Kemudian kita cari min di belakang. And then kita ganti balik dalam formula. Okay, kamu kena tahulah 160.8 ini adalah hasil tambah S kuasa 2 per N yang kamu dah cari tu. Dan 11.8 ini adalah ini. Okay, purata dia yang kamu dah cari tadi, min. Okay, ini baru masuk dan punca kuasa jangan lupa sebab soalan minta sisihan piawai. Boleh ya? Okay, perlahan-lahan buat latihan nanti kamu mesti okay. Baik, cikgu rasa, yang ni, cikgu rasa contoh last ni. Jadual menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh sekumpulan murid dalam 1 bulan tertentu. Hitung varian dan sisihan piawai bagi bilangan buku yang dibaca. Okey, soalan ni. Sekejap ya. Semua orang nampak slide cikgu lagi kan? Cikgu nak rujuk buku kamu. Sekejap cepat sikit nanti lambat. Cikgu terlalu laju ke sebab macam dah habis? Am I too fast? Sekejap ya, tengok contoh. Aku surat berapa tu Sini. Okey, contoh 9. Tadi kan? Okey, contoh 9. Cikgu terang di sini. Kamu boleh nampak ke? Boleh nampak tak? Boleh nampak skrin cikgu kan? Okey, baik. Ini buku teks. Cikgu ambil soalan daripada buku teks. Bilangan buku yang dibaca oleh sekumpulan murid dalam 1 bulan tertentu. Hitung varian dan sisihan piawai. Dia mau dua-dua. Soalan mau dua-dua. Varian mau, sisihan piawai pun mau. Varian dan sisihan piawai bagi bilangan buku yang dibaca. Okey, kita tengok jadual dulu dan fahamkan maksud jadual itu. Okey, untuk kosong tak ada yang baca buku, ada 3 orang murid. Maksudnya 3 orang murid tak baca buku langsung. Ada 5 orang murid yang baca 1 buku. Ada 8 orang murid yang baca 2 buku. Yang 2 orang murid yang baca 3 buku dan 2 orang murid yang baca 4 buku. So belakang ini kalau cikgu susun data itu, untuk 4 buku ada 2 orang murid. Untuk 3 buku pun ada 2 orang murid. Okey, 3. Okay, kalau cikgu susun. Kalau 2 buku ada 8 orang murid, maksudnya 2 sampai 8 kali. Okey? Maksudnya macam ni lah. Alright. Sekarang untuk nak cari varian formulanya ada 2 tadi. Sama ada kamu guna hasil tambah S kuasa 2 bahagi N tolak min kuasa 2. Okey, itu formula yang pertama dan kamu ada satu lagi formula. Okey, formulanya adalah hasil tambah tadi yang atas tadi. Bukan di slide cikgu Yang tolak tu X tolak min. X tolak min bahagi N. Ini X tolak min kuasa 2 bahagi N. Ini formula yang kedua. Biasanya ini kalau kita ada jadual. Okay, biasanya kalau ada jadual kita senang guna yang itu lagi lah. Alright, sekarang kita tengok. Mana contoh tadi? Contoh 9. Okay. Jadi untuk kesemua data ni kita kena cari min dia dulu. Min ingat lagi tak formula untuk min? Hasil darab kekerapan darab dengan titik
X je bahagi dengan semua jumlah kekerapan. Okey, kekerapan bahagi dengan semua X je, maksudnya F ini bilangan muridnya F, ininya adalah X. Okey, skornya adalah X. 3 darab 0 tu 5 darab 1 yang kedua, 8 darab 2, 2 darab 3 itu, kemudian 2 darab dengan 4. Okey, darab dulu sebab dia kata F darab dengan X. Kekerapan darab dulu dengan X-nya, skornya. Kemudian baru tambah. Okey, last sekali tambah. That means darab dulu baru tambah. Bahagi dengan semua F. Okey, semua F 3 ni lah. 3, 5, 8, 2, 2. Tambah semua jumlah F. Tu dia. Dibuat So, ambil calculator you tekan dapat 1.75. Okay, boleh? 1.75. And then, kita nak cari variance. Okay, itu formula yang kita ada tadi. Kamu tengok kita ada formula ini. Hasil tambah, X tolak dengan purata setiap satunya. Setiap X tolak dengan purata X. Okay, itu dia. X-nya kosong. Ini X. Tolak dengan purata 1.75. Okay, itu yang pertama. Dan F dia. X tolak min kuasa 2 bahagi dengan N. Okay, itu dia. Sebab ia ada kekerapan kan, kita kena darab dengan kekerapan di depan. So yang kedua, X-nya 1 tolak dengan min dia 1.75. Itu dia, 1 tolak 1.75 dan darabkan dengan kekerapan dia. Okay, kamu kena perhati ni betul-betul, pay attention sekejap. Darab dengan kekerapan dia 5. Tolak dulu baru darab. Okay, kemudian yang ketiga, X tolak ni, X tolak X purata. 2 skornya, X-nya tolak purata skornya 1.75. 2 tolak 1.75. Kemudian kuasa 2, dalam formula ada kuasa 2C. Kemudian baru darab dengan F-nya. Darabkan dengan F-nya tadi 8. Okay, itu dia. 8 darab 2 tolak 1.75. Okay, next untuk S3. 3 tolak puratanya min 1.75. Itu dia. 3 tolak 1.75. Kemudian hasil tolak itu kena kuasa 2. Follow formula dia. Kuasa 2 kena kuasa 2, kemudian baru darab dengan F. F-nya adalah kekerapan dia 2. Okay. Skor yang keempat 4. Skor yang kelima 4. Ini skor ini tolakkan dengan min dia 1.75, min X. 4 tolak 1.75. Follow formulanya kuasa 2. So jangan lupa kuasa 2. Darabkan dengan kekerapan dia. Kekerapan skor 4 tadi 2. Tekan kalkulator, darab atas dulu. Bahagi semua ini ada 20 sebab tadi kita tambah sini. Semua ini adalah 20. Okey, bawah ni. Okey, jadi bahagi dengan 20. N formulanya N 20. 1.2875. Okey, boleh. Untuk jadual, kita elok guna ini. Okey. Untuk jadual, elok guna formula ini. Kalau untuk yang tak ada jadual, kita guna yang formula atas. Kita ada 2 formula kan? Cikgu nasihatkan macam tu lah. Cadangan cikgu. Kalau ada jadual, kita guna ini. Tapi boleh guna dua-dua, tak ada masalah. Kalau tiada jadual, kita cuba guna ini. Cikgu rasa itu lebih mudah. Tapi sebenarnya dua-dua boleh guna. Tak ada jadual pun boleh guna ini. Ada jadual pun boleh guna. Sini pun sama, ada jadual pun boleh, tak ada jadual pun boleh. Tapi lebih sesuai yang kedua ini kalau tiada jadual. Yang pertama ini kalau ada jadual, tu lebih mudah. Okey, untuk sigma tu. Okey, mana-manalah ikut yang kamu selesa. Baik, kalau kita nak guna tadi, cara tadi tanpa jadual. So yang pertama mesti sama, kita cari dia punya min dulu, purata. Kemudian kita gantikan dalam dia punya formula, ada berubah sikit. Formula dia tadi kan. Variance sama dengan F sebab ada kekerapan. Kuasa 2 bahagi N tolak min kuasa 2. Itu formulanya. So ini
Bahagian ini adalah kekerapan darab X kuasa 2. Kekerapan darab X kuasa 2 boleh juga pendek juga. X sahaja yang kuasa 2 tadi. 0 kuasa 2, 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2. Kemudian darab dengan kekerapan 3. Darab kekerapan 5. Darab kekerapan ataupun cikgu tunjuk kat sini. Cikgu rasa cikgu tunjuk kat sini lah. Okey, katakan cikgu nak tunjuk formula itu. F, cikgu tunjuk lagi sekali jangan risau, cikgu tunjuk yang tadi sebenarnya. Tapi nak guna formula ini. Hello, tak dengar. Siapa tanya soalan ke? Kenapa cikgu buat kecil? Yes. Cynthia ada nak tanya? Okay, so cikgu akan buat F darab X kuasa 2. Maksudnya X saja yang kuasa 2, okay? X saja, ini saja. F-nya ambil 3 lah tadi. Ambil yang pertama punya pasangan Jadi cikgu akan buat 3 darab 0 kuasa 2. Okay, tambah sebab dia panggil tambah ni. Ni tambah. Okay, F-nya 5 darab X-nya 1 kuasa 2. Tambah. Okay, lagi. F darab X kuasa 2. 8 darab X sahaja yang kuasa 2. Tambah. Okey, F X kuasa 2 lagi. 2 F-nya 2, X-nya 3. Kuasa 2. X sahaja yang kuasa 2. Tambah 2 darab 4 kuasa 2. Ini F X kuasa 2. F X kuasa 2. F X kuasa 2, F X kuasa 2. Okey. Untuk jadualnya ada kekerapan kita kena guna F. Bahagi dengan N dia tadi dah kirakan 20. Ini semua N sama dengan 20. Okey. Tolak min tadi. Okey. Min kita dah kira, cikgu tak perlu tunjuk min lah. Min 1.75. Okey. 1.75 kuasa 2 sebab dalam formula ada kuasa 2. Okay, and then soalan sekarang kita nak cari varian dulu. So tak ada punca lah. Tak perlu punca kuasa 2 kan sebab kita nak cari varian. Okay, so hati-hati bila tekan kalkulator. Kalkulator boleh buat semua daripada depan sampai belakang tapi kamu hati-hati tekan. Alright. Okay, kita cuba sama-sama. 3 kurungan 0. Jangan give up, jangan nampak pening, banyak nombor. Perlahan-lahan buat. 5 kurungan 1. Kemudian ada kuasa 2, kita follow dia. Tambah 8 kurungan 2. Kuasa 2. Tambah 2 kurungan 3. Ada kuasa 2. Tambah 2 kurungan 4. Tutup kurungan. Kemudian ada kuasa 2. Okey, sebelum tekan sama dengan tu semak. Betul tak apa yang kita type? Okay, cikgu semak daripada 2. Kuasa 2, 2 darab 3. Kuasa 2, 2 darab 8. Kuasa 2, 5 darab 1. Kuasa 2, 0, 3. Okey, betul dah cikgu type ni. Okey, cikgu rasa dah betul. Kita semak dulu sebab banyak yang kita type, nanti nak betulkan balik. Okey, sama dengan dulu baru bahagi 20. Okey. Itu dia. Alamak, apa tu? Alamak, dah hilang. So itu malah dah nak tekan. Jawapan itu adalah tadi berapa? 1.2875. Okey, kamu tekanlah baik-baik 1.2875. Tolak 1.75 kuasa 2. Kalau cikgu tekan lagi lama lagi nak buat. Okey kelas. Sampai sini. Sampai sini. Ada soalan nak tanya tak? Nak cikgu ulang di mana-mana ke? Feeling tak ada soalan? Perlu cikgu ulang mana-mana tak? Siva. Hai Siva. Jarang nampak. Siva okey belajar? Buat latihan. Okey, susah belajar online tapi kita cuba. Okey, contoh 9 yang sama tadi.
Cikgu sediakan banyak ruang untuk hari ni. Oh, Siva Tarani. Kenapa tadi nombor keluar? Siva ni siapa? Abang, kakak? Okay. Ayah. Alright, sorry Nombor 1, kamu cuba buat soalan A dan B nanti. Kemudian soalan nombor 2, tentukan jumlah antara kuartil. Kamu buat soalan A dan B juga. Banyak sikit hari ni. Nombor 3, tentukan varian dan sisihan piawai. Buat 2 juga. Tentukan varian dan sisihan piawai. Oh, ini pun varian dan sisihan piawai yang berjadual. Alright. Boleh tak? Banyak tak? 2, 4, 6, 7. Banyak tak? Boleh ke? Banyak. Okey, banyak. Kita kurangkan sikit. Sherlyn, kita kurangkan satu soalan lah. Cikgu rasa yang ni senang aja ni. Kamu buat yang mudah aja. B tak payah buat. 1, 2, 3. Jumlah dan jumlah antara kuartil ni kamu kena praktis. Varian ini pun, varian dan sisihan piawai ni pun kena praktis. Boleh lah cuba Cuba. Mungkin kelas akan datang, cikgu akan guide kita ke bincang balik. Boleh cuba dulu? Boleh? Okay, cuba dulu. Kalau ada problem nanti kelas akan datang, kita bincang balik. Jamin, okay. See you Jie, okay. So, Sing. Sherlyn, Yu Ching. Okay ke setakat ni? Okay. Cuba soalan ni boleh? Yang habis dah untuk hari ni. Kalau ada soalan nak tanya boleh tanya. Kalau tak ada kita bersurai dulu. Kamu cuba dulu jawab. Kalau sudah siap, kalau berjaya siap hantar di Google Classroom. Kalau tak dapat buat, tanya cikgu boleh personal dalam Telegram. Okey, tunjuk apa yang kamu buat, nanti cikgu boleh semak di sana. Okey, kalau sudah boleh siap, hantar saja di Google Classroom. Okey, cikgu rasa kalau tak ada apa-apa, kita bersurai dulu boleh? Buat latihan dulu. Okey, baik. Boleh say goodbye dengan kawan-kawan. Say thank you and then boleh leave the class. Okey, bye semua. Terima kasih join cikgu hari ni. Bye.